Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan mengenai kesalahan minum arak dan minuman yang memabukkan di Malaysia. Okey, jadi secara umumnya syariat Islam merupakan satu agama yang syumul dan murunah, di mana ianya meliputi semua perkara sehinggakan kepada setiap kesalahan jenayah yang dilakukan oleh umat Islam ada hukuman yang diperuntukkan. Jadi antara contoh hukuman kesalahan jenayah syariah ialah zina, meminum minuman yang memabukkan, meninggalkan solat Jumaat, menghina agama Islam dan sebagainya. Mengapa disyariatkan hukuman di dalam Islam? Ini adalah kerana untuk memastikan keamanan dapat dijaga secara sepenuhnya di setiap negara dan masyarakat. Okey, jadi undang-undang kesalahan jenayah syariah dalam Islam ini telah diamalkan pada zaman Rasulullah SAW lagi sehinggalah kepada zaman para sahabat. Dan maksud hukuman jenayah dalam Islam yang sebenar adalah ianya adalah satu ketentuan syariat Islam mengenai kesalahan jenayah dan hukuman yang akan dikenakan kepada pesalah-pesalah. Jadi hukuman yang dilaksanakan di Malaysia pada hari ini dan di dalam Islam sendiri adalah berdasarkan kepada sumber wahyu iaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi hukuman dalam Islam boleh dilihat berdasarkan kepada ayat Al-Quran yang bermaksud kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat iaitu peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Okey, jadi di dalam hadis juga ada menceritakan mengenai kisah seorang sahabat iaitu Maiz bin Malik, bahawasanya dia telah mengakui bahawa dia telah berzina dengan seorang wanita Al-Ghamidiyah. Jadi Maiz bin Malik ini dia telah mengaku di hadapan Rasulullah dengan melakukan ikrar sebanyak 4 kali bahawa dia melakukan zina, dan Rasulullah SAW telah menjatuhkan hukuman hudud ke atasnya. Jadi undang-undang yang digunakan pada zaman Rasulullah SAW adalah hukuman hudud, qisas dan ta'zir. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan hukuman hudud? Iaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah, iaitu mengenai hak-hak Allah. Jadi kita mengetahui bahawasanya dalam Islam terdapat dua jenis hak, iaitu hak Allah dan hak manusia, dan terdapat satu lagi jenis hak iaitu hak gabungan antara Allah dan manusia. Jadi hukuman qisas pula adalah hukuman apabila seseorang melakukan jenayah pembunuhan dan kecederaan. Jadi pembunuhan di dalam Islam terdapat 3 jenis, iaitu pembunuhan secara sengaja, pembunuhan secara tidak sengaja dan pembunuhan seolah-olah sengaja. Jadi seterusnya adalah hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang berdasarkan kepada keputusan ataupun budi bicara pemerintah ataupun hakim kerana kesalahan tersebut tidak disebut dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi hakim pada hari ini ataupun mahkamah syariah pada hari ini menggunakan hukuman secara ta'zir, iaitu hukuman 356 yang telah diamalkan di Malaysia pada zaman dahulu lagi. Okey, jadi pelaksanaan undang-undang kesalahan jenayah syariah di Malaysia ini berdasarkan kepada bidang kuasa mahkamah syariah yang terdapat di setiap negeri di Malaysia. Jadi secara umumnya, undang-undang kesalahan jenayah syariah yang diperuntukkan dalam enakmen pada hari ini adalah berdasarkan kepada hukuman 356, iaitu penjara tidak melebihi 3 tahun, denda tidak melebihi RM5,000 dan tidak melebihi daripada 6 kali sepatan. Okey, jadi antara enakmen yang memperuntukkan mengenai undang-undang kesalahan jenayah syariah di Malaysia adalah enakmen kesalahan jenayah syariah hudud dan qisas Terengganu, enakmen kanun jenayah syariah 1993 di Kelantan, dan enakmen kesalahan jenayah syariah 2013 di Pahang. Jadi antara enakmen kesalahan jenayah syariah ta'zir yang diperuntukkan di negeri Terengganu berdasarkan kepada Seksyen 22/1, mana-mana orang yang berjudi atau didapati berada di rumah judi adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Saya akan membentangkan tentang definisi syurub atau meminum arak. Syurub ini bermaksud meminum arak atau sebarang minuman yang memabukkan, dan syurub ini juga meliputi segala jenis minuman yang memabukkan, dan jika seseorang itu meminum minuman tersebut, hukumannya haram dan berdosa serta wajib dikenakan hukuman had ke atas peminumnya. Dan pendapat ini adalah pendapat jumhur, termasuklah mazhab kita sendiri iaitu mazhab Syafi'i. Okey, seterusnya adalah definisi minuman yang memabukkan. Bagi 3 mazhab iaitu Maliki, Syafi'i dan Hambali bersama-sama ulama-ulama yang semazhab dengannya memberi maksud minum itu bermaksud
minum cecair yang memabukkan, sama ada ia adalah dinamakan dengan arak ataupun tidak, sama ada ia berasal daripada perahan anggur ataupun lainnya seperti tamar, anggur kering, gandum, barley dan padi. Dan manakala pula bagi mazhab Hanafi dan semazhab dengannya berpendapat bahawa minum yang dinyatakan adalah semata-mata minum arak, walaupun sedikit ataupun banyak. Okey, mazhab Hanafi mengkhususkan arak yang dinyatakan kepada 3 cecair, iaitu yang pertama, air anggur yang naik membuih sama ada dimasukkan parti susu ke dalamnya ataupun tidak. Yang kedua, air anggur yang dimasak apabila berkurangan kadarnya tidak melebihi 2/3 daripada kadar asal dan ia menjadi bahan yang memabukkan. Yang ketiga, air tamar dan anggur kering yang ditakung apabila ia membuih sama ada dimasukkan parti susu ke dalamnya ataupun tidak. Okey, seterusnya bagi dalil pengharaman arak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wa ansabu wa azlimu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah ayat 90 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, iaitu keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Okey, seterusnya bagi hadis Nabi Muhammad SAW, dia berbunyi, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Yang bermaksud setiap yang memabukkan itu adalah arak dan setiap arak pula hukumnya adalah haram. Hadis ini menerangkan berkaitan dengan maksud arak, iaitu semua perkara yang memabukkan. Semua perkara yang boleh membuatkan seseorang itu mabuk, tidak kira apa jenis sekalipun. Hukum meminumnya tetap sama dengan hukum meminum arak, iaitu haram. Dan menurut ijma' ulama', pengharaman arak ini adalah disebabkan oleh kesan selepas meminumnya arak itu, iaitu memabukkan. Seterusnya, hukum minum arak atau minuman memabukkan. Yang pertama, haram minumnya dengan kadar sedikit ataupun banyak, kecuali dalam keadaan yang darurat sahaja. Yang kedua, orang yang menghalalkan arak ini adalah akan menjadi kafir kerana telah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Yang kedua, haram atas setiap orang Muslim untuk mengadakan agenda jual beli, hibah dan lain-lain dengan menggunakan arak, dan ia akan menunjukkan betapa manfaatnya arak kepada manusia. Dan terakhir, orang yang meminum arak ini akan dikenakan hukum hudud tanpa mengira kadar minumannya sedikit ataupun banyak. Okey, bagi hukuman minum arak atau minuman yang memabukkan, dijatuhkan sebanyak 40 kali sebatan. Tapi hukuman ini boleh bertambah kepada 80 kali sebatan sebagai hukuman takzir, bukannya hukuman hudud. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang ciri-ciri mabuk. Mabuk itu yang bermaksud pemikiran terlalu kacau yang membolehkan fungsi akal kita terhalang kerana tidak dapat mengawalnya dengan baik dan bijak. Dan ulama' bersependapat orang mabuk itu akan hilang, tidak dapat memahami sesuatu, tidak memahami dalam percakapan, malah tidak dapat membezakan di antara bersih dan kotor serta menghayalkan pemikiran individu tersebut. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan 10 golongan yang dilaknat disebabkan arak. Terdapat 10 golongan yang dilaknat yang terlibat dengan arak berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Yang pertama, orang yang memerah arak. Yang kedua, orang yang diminta arak untuk diperahkan untuknya. Yang ketiga, orang yang meminumnya. Yang keempat, orang yang membawa arak. Yang kelima, orang yang meminta arak dibawakan kepadanya. Yang keenam, orang yang memberi minum arak kepada orang lain. Yang ketujuh, orang yang menjual arak. Yang kelapan, orang yang mendapat hasil daripada arak. Yang kesembilan, orang yang membeli arak. Dan yang terakhir, orang yang meminta arak untuk diberikan kepadanya. Seterusnya, syarat dikenakan had ke atas peminum arak adalah, yang pertama, dia mestilah seorang yang berakal. Yang kedua, dia mestilah baligh. Yang ketiga, dia mestilah seorang Muslim. Yang keempat, dia mestilah minum arak atas keinginannya sendiri, bukan kerana paksaan. Yang kelima, dia minum arak bukan kerana terpaksa ataupun darurat. Yang keenam, dia mengetahui bahawa arak tersebut ialah arak, bukan minuman lain. Dan yang ketujuh, dia mengetahui bahawa minuman arak itu adalah haram.
Semua ini adalah berdasarkan hukum kanun jenayah syariah. Baiklah, yang seterusnya adalah kadar hukuman kepada peminum arak. Yang pertama, berdasarkan pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahawa 40 kali sebatan bagi hukuman peminum arak atau segala macam minuman yang memabukkan. Yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW menyebat peminum arak dengan pelepah kurma juga dengan kasut sebanyak 40 kali sebatan. Seterusnya, Khalifah Umar Al-Khattab menyebat dengan 80 kali sebatan. Ia melebihi 40 kali sebatan disebabkan ia berdasarkan hukuman takzir. Baiklah, yang seterusnya adalah cara pensabitan kepada peminum arak. Orang Islam yang telah balik jika dia dengan rela hati minum arak bukan kerana terdesak dan tahu bahawa yang diminumnya itu adalah arak yang hukumnya adalah haram atau meminum minuman yang memabukkan, maka dia telah melakukan satu kesalahan. Jika disabit bersalah, dia akan dikenakan hukuman di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997 Seksyen 10. Baiklah, terdapat dua cara untuk dikenakan had ke atas peminum arak. Yang pertama adalah ikrar. Ikrar ini yang mana dengan cara tertuduh sendiri mengaku bersalah dan pengakuan ini akan dijadikan bukti di dalam mahkamah. Yang kedua, syahadah dengan cara penyaksian oleh dua orang saksi mengikut hukum syarak. Jika disabitkan antara kedua ini dapat dibuktikan dalam mahkamah dan mahkamah berpuas hati, maka sabit sebatan ke atas yang tertuduh. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai peruntukan kesalahan jenayah minum minuman yang memabukkan dalam undang-undang syariah di Malaysia. Jika menurut hukum hudud bagi kesalahan minum arak atau minum minuman yang memabukkan adalah sebanyak 40 kali sebatan, begitu juga dengan undang-undang jenayah syariah di Malaysia. Turut memperuntukkan hukuman bagi kesalahan minum minuman yang memabukkan di dalam enakmen atau akta-akta di setiap negeri. Oleh itu, saya akan menerangkan antara enakmen yang menggunakan atau memperuntukkan kesalahan jenayah ini adalah yang pertama adalah enakmen kesalahan jenayah syariah Negeri Melaka 1991 yang terdapat di dalam Seksyen 50 yang ada menyatakan bahawa mana-mana orang yang minum arak atau sebarang minuman yang memabukkan adalah merupakan satu kesalahan dan apabila disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Hukuman ini adalah sama juga kepada mana-mana orang yang menjual, membuat, menghadiah, mempamerkan untuk jualan atau menyimpan atau membeli apa-apa arak boleh disabitkan dengan kesalahan ini. Antara contoh kes yang menggunakan enakmen kesalahan syariah Negeri Melaka ini adalah kes Abdul Razak Osman lawan Ketua Pendakwa Syar'i Negeri Melaka, mana kes ini asalnya merupakan kes rayuan kerana perayu telah dituduh disabitkan dengan kesalahan minuman yang memabukkan di bawah Seksyen 50 dan dijatuhkan hukuman denda sebanyak RM3,000 jika tidak dibayar hendaklah dipenjara 3 bulan penjara. Dan oleh itu dalam rayuan ini hukuman di sini perayu berhujah bahawa rayuan yang dikenakan adalah sangat berat kerana hakim merasakan bahawa hakim bicara sebelum ini merasakan bahawa kes ini merupakan kes hudud yang memerlukan hukuman yang berat dan tidak setimpal dengan kesalahannya. Oleh itu rayuan perayu diterima dan hukuman denda dikekalkan dan hukuman penjara diketepikan. Selain itu, antara enakmen lain yang menggunakan atau menyatakan tentang kesalahan jenayah minuman yang memabukkan ini adalah dalam enakmen pentadbiran Ugama Islam dan Adat Rasam Melayu Pahang 1982, di mana di dalam Seksyen 136 menyatakan bahawa sesiapa jua orang Islam yang mana dalam mana-mana kedai atau tempat awam menjual, membeli atau meminum arak adalah melakukan satu kesalahan dan apabila sabit boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali dan sebat tidak melebihi 6 kali sebatan. Ini adalah sebagaimana yang telah diperuntukkan di dalam perlembagaan persekutuan iaitu Mahkamah Syariah terikat dengan bidang kuasa kesalahan jenayahnya hanya boleh menghukumkan kepada 356 iaitu RM3,000, tidak melebihi RM3,000, tidak melebihi RM5,000, tidak melebihi 3 tahun penjara dan tidak melebihi 6 kali sebatan. Oleh itu, antara kes yang menggunakan enakmen pentadbiran Ugama Islam dan Adat Rasam Melayu Pahang ini adalah dalam kes Pendakwa Syar'i Pahang lawan Kartikasari Dewi Soekarno, di mana kes ini telah dituduh di Mahkamah Tinggi Syariah Kuantan dengan kesalahan di bawah Seksyen 136
kerana meminum minuman yang memabukkan di tempat awam, iaitu di sebuah tempat peranginan di Cerating Pahang. Di hadapan Yang Arif, hakim tertuduh telah mengaku bersalah dan menyatakan faham akan fakta dan intisari pertuduhan serta akibat daripada pengakuan salahnya. Oleh itu, Mahkamah menjatuhkan hukuman denda tidak RM5,000 jika tidak bayar, 3 tahun penjara serta 6 sebatang rotan terhadap tertuduh. Berdasarkan kepada tajuk ini, kesimpulan yang dapat dibuat adalah berdasarkan kepada hukum syarak, perbuatan minuman arak ini merupakan satu perbuatan yang telah dilaknat oleh Allah. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang bukan sahaja melaknat peminum arak, bahkan semua golongan-golongan yang terlibat juga dengan arak itu. Sejajar dengan tuntutan syarak, Undang-Undang Islam di Malaysia turut mengiktiraf perbuatan minum minuman yang memabukkan bagi orang Muslim adalah satu kesalahan jenayah dan dihukum jika didapati bersalah. Hal ini kerana perbuatan minum minuman yang memabukkan ini banyak membawa kemudaratan kepada individu, masyarakat dan negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.